Kita bersama editor Astrawani Rizal Zulkafli. Rizal, silakan. Terima kasih Syazwani. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Depan Perkeso, dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School UPM. Pertama sekali Profesor Madya Dr. Ahmad Razman. Prof Razman, kita dapat lihat perbelanjaan pengguna akhir swasta dengan yang menyumbang kepada 58% daripada KDNK merosot 3.4% pada suku keempat. Ini mengekori penyusutan 2.1% pada suku ketiga. Komen Prof berkenaan dengan perkara ini, tentunya ini satu trend yang membimbangkan, Prof? Ya, apabila kita melihat pada suku tahun keempat 2020, kalau kita nak kaitkan mengapa berlakunya kemerosotan dari segi perbelanjaan pengguna air swasta, iaitu penurunan dari perbelanjaan restoran, hotel, perkhidmatan dan sebagainya, dan kita lihat sebenarnya pada suku tahun keempat adalah satu suasana yang mana pandemik COVID-19 ini telah mula meningkat kembali, ini yang kita panggil gelombang ketiga pada bulan September. Kadar jangkitan masa itu masih lagi rendah, tetapi apabila bermula 1 Oktober jangkitan telah meningkat kepada 200 lebih, beratus-ratus lah, dan apabila kita masuk ke November meningkat kepada 4 angka, 1000, 2000 dan sebagainya. Walaupun masa itu PKP yang ketat tidak dilaksanakan lagi, tetapi dari segi keyakinan pengguna, keyakinan peniaga, dan dari segi apa orang kata sepatut tak merentas sempadan pada masa itu, agak orang kata masing-masing tidak mahu orang kata keluar rumah untuk berbelanja dan sebagainya. Dan ini kita nampak kesan apabila kita lihat perbelanjaan restoran, hotel dan sebagainya, hospitality dan pelancongan menurun, dan kita lihat perbelanjaan ke atas keperluan asas seperti air, elektrik, gas, komunikasi menunjukkan pertumbuhan pada suku tahun keempat kerana ramai yang lebih cenderung duduk dalam rumah pada akhir tahun. Dan satu lagi kita lihat iaitu aktiviti membeli belah secara atas talian juga telah meningkat pada suku tahun keempat. Tetapi ia tidak lagi mampu kata menampung penurunan drastik dari segi penggunaan air swasta itu, yang menyebabkan ia merosot 3.4% disebabkan penularan wabak COVID-19 itu telah meningkat dengan ketara pada suku tahun keempat. Dan Prof Yusof, kali terakhir KDNK tahunan mencatatkan kemerosotan ialah pada tahun 2009, negatif 1.5% selepas krisis kewangan global. Pertumbuhan KDNK tahunan pada 2020 juga merupakan penyusutan kedua terbesar selepas tahun 1998. 1998 kita catatkan pengucupan 7.4%. Adakah Prof lihat ini merisaukan, ataupun kita boleh move forward dan melihat kepada langkah-langkah untuk pemulihan seperti dikatakan oleh Gubernur Bank Negara sebentar tadi? Saya tidak nampak keadaan ini keadaan yang merisaukan dan juga keadaan yang membimbangkan. Kalau kita lihat, memang betul kalau kita lihat 1998 situasi dengan sekarang berbeza, ya. Walaupun krisis yang dari segi krisis ekonominya, dari segi perspektif ekonomi tahun 1998 lebih teruk sebenarnya. Tetapi pada ketika itu tidak ada sekatan mobility, tidak ada satu sekatan pergerakan. Jadi keadaannya lebih baik dan lebih mudah, dan juga kerajaan pada ketika itu kerajaan tidak memerlukan spekis rangsangan yang besar untuk memastikan pengangguran berada pada paras di antara 3.2 dan sehingga 3.4% di antara 1998 dan 1999. Jadi pada tahun 2020 keadaannya berbeza kerana sekatan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui PKP dan juga PKPB menyebabkan sektor-sektor ekonomi tidak boleh beroperasi ataupun tidak boleh bergerak pada potensi yang maksimum. Dan jika kita lihat pada recovery phase antara sukuan kedua dan ketiga dan keempat ni, kita sudah lihat sebenarnya ketika mana ekonomi dibuka pada sukuan kedua, ekonomi kita telah kembali pulih, ya, dah ada pergerakan ataupun pemulihan yang berbentuk D di situ. Tapi pada sukuan ketiga dan sukuan keempat, recovery-nya ataupun pemulihannya agak perlahan. Kalau kita tengok sedikit pengucupan berbanding dengan sukuan ketiga disebabkan oleh PKPB, yang mana tempoh PKPB itu dilaksanakan ke atas sektor-sektor ekonomi dan juga ekonomi yang menjadi tunjang belakang atau tulang belakang pada ekonomi Malaysia, terutamanya melibatkan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Jadi kalau pokoknya kuncinya di sini buka ekonomi, jadi keadaan akan kembali pulih seperti biasa. Kurang-kurangnya kita akan dapat melihat keadaan seperti mana sukuan kedua 2020 akan berlaku semula. Tetapi Prof, Datuk Gubernur Bank Negara menyatakan bahawa risiko berkenaan dengan COVID, risiko tersebut masih lagi wujud dan kita bercakap berkenaan dengan mengimbangi keperluan ekonomi dan juga keperluan menjaga kesihatan. Adakah persoalan dan juga dilema ini akan terus dibincangkan sepanjang tahun 2021 apabila kita membincangkan berkenaan dengan KDNK, pertumbuhan dan juga angka-angka ini, Prof? Prof Yusof. Pada 2-3 bulan lepas kita bercakap tentang dilema ini ya, kerana kita melihat kepada pentingnya untuk mengimbangi di antara dua risiko ini, risiko kesihatan dan risiko ekonomi. Tetapi bergerak ke hadapan kita dah lihat banyak perbincangan pun sekarang ini terarah kepada memberi fokus terarah kepada risiko ekonomi itu ya. Kerana kita dah lihat kekangan kerajaan tidak boleh selama-lamanya untuk membuat stimulus atau memberi rangsangan kepada ekonomi, bukan kerana ini akan memberi beban keuangan dalam jangka masa panjang dan juga tidak produktif kepada ekonomi itu sendiri. Jadi saya kira bergerak ke hadapan, livelihood adalah lebih utama dalam keadaan ini ya. Kerana kita tidak mahu kelaparan, kemiskinan dan kematian akibat ekonomi itu lebih membesar berbanding dengan kematian betul-betul disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi saya kira imbangan yang kat sini adalah kita perlu buka ekonomi dan juga memastikan SOP itu dilaksanakan dan dipatuhi sepenuhnya. Dan Rizal, tidak ada istilah penutupan ekonomi dalam ekonomi sebenarnya. Dalam penutupan ekonomi itu bermakna dalam ekonomi tidak ada permintaan, tidak ataupun sektor yang nak ditutup tu sektor yang bercanggah dengan undang-undang. Dua faktor ini saja. Tapi dalam bila kerana kita tahu sektor-sektor ekonomi berkait rapat antara satu sama lain, mereka ada ekosistem mereka sendiri. Okay. Jadi tak boleh istilah ditutup. Cuma ada istilah sama ada nak dibuka tahap operasinya sepenuhnya ataupun beberapa fasa. Itu saja yang ada. Penutupan penutupan beberapa sektor ekonomi ini sebenarnya akan membantutkan potensi untuk pemulihan. Okey, dan Prof Razman, situasi semasa ini juga memberikan kesan kepada pendapatan negara kasar PNK per kapita yang berkurang dari 45,212 pada tahun 2019 kepada 42,531 pada tahun 2020. Di sebalik angka-angka ini, penurunannya adalah sekitar RM3,000 ataupun RM2,700 pada tahun 2020. Apa maksudnya pendapatan negara kasar ini per kapita ini mengurang? Adakah kuasa membeli pengguna mengurang? Pengeluaran pekerja mengurang? Bagaimana kita membaca angka ini, Prof? Ya, biasanya apabila kita lihat indikator pendapatan negara kasar per kapita ini, kita mengaitkannya dengan sebagai status negara ekonomi berpendapatan tinggi. Kalau kita ingatlah pada tahun 2018 dulu, Bank Dunia pernah mengunjurkan Malaysia boleh akan mencapai status negara ekonomi berpendapatan tinggi ini dengan pendapatan per kapita sekitar $12,236 antara tahun mungkin seawal 2022. Jadi apabila kita melihat berlakunya penurunan pendapatan negara kasar per kapita ini daripada 45,000 kepada 40,000 ini menunjukkan kemungkinan ia akan orang kata melambatkan lagi usaha Malaysia untuk menjadi status negara berpendapatan tinggi mungkin 2024 dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang penting sekarang ini adalah untuk melihat bagaimana jurang kemiskinan ataupun jurang kekayaan antara yang T20 dengan juga B40 dan sebagainya itu dapat ditutup kerana apabila berlaku mana-mana krisis ekonomi, tak kira tahun 1998 ke 2008 ke dan sekarang pada tahun 2020-2021 ini, apa yang berlaku, yang kaya akan kekal kaya dan yang miskin akan sukar untuk meningkatkan pendapatan mereka. Disebabkan itu apabila kita menyebut tentang apakah langkah kerajaan yang boleh dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan negara kasar per kapita ini, saya lebih suka melihat dari segi merapatkan jurang kekayaan itu daripada hanya bergantung semata-mata kepada indikator PNK per kapita ini.
Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School PBS, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, membincangkan berkenaan dengan reaksi prestasi keluaran dalam negara kasar negara pada suku keempat 2020 yang diumumkan Bank Negara. Teruskan bersama kami untuk perbincangan lanjut dan juga analisis berkenaan dengan KDNK tersebut. Itu adalah analisis yang ringkas sesudah daripada pengumuman berkenaan. Kita bersama dengan Syazwani kembali